Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Suhailani Serina bersama ahli kumpulan saya Aida Nurhanis, Atira Ikri, Emilia Natasha dan Syahidul Amin daripada kumpulan Angel. Kami ingin membentangkan tentang John Dewey dan falsafah pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidul Amin bin Abdullah, pemegang kad metrik 2021 481 206. Okey, untuk bahagian saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang John Dewey. John Dewey adalah salah seorang guru yang paling terkenal di Amerika yang berkaitan dengan kajian alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya pada separuh pertama abad ke-20. Beliau telah membuat beberapa cadangan kontroversi untuk perubahan dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Kehidupan awal John Dewey. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. John Dewey adalah anak ketiga dari 4 adik-beradik. Bapanya adalah seorang pedagang tempatan yang suka sastra, manakala ibunya pula memiliki pegangan moral yang berdasarkan kepercayaan kepada Calvin, iaitu agama di mana iman seseorang dinyatakan melalui tingkah laku moral dan kerja-kerja yang baik. John Dewey belajar mengenai budaya lain daripada penempatan berdekatan Ireland dan Perancis, Kanada. Semasa kanak-kanak, beliau bekerja sebagai penghantar surat khabar dan bekerja di sebuah kawasan kayu. Ketika melawat bapanya yang berkhidmat dalam Tentera Kesatuan di Virginia, beliau telah melihat kengerian perang saudara yang berlaku pada 1861 hingga 65 secara langsung. Selepas menerima keputusan sekolah awam pada usia 15 tahun, Dewey menjadi sedar tentang dunia ilmu seumur hidup. Beliau mengambil kursus psikologi, iaitu sains minda dan tingkah laku, agama, etika dan logik. Pada usia 19 tahun, beliau lulus tempat kedua di dalam kelas dan berharap untuk mengajar sekolah menengah. Namun, beliau gagal mencari pekerjaan. Sepupunya, seorang pengetua seminar di Pennsylvania, telah memberi peluang mengajar selama 2 tahun. Oleh itu, Dewey terus membaca buku falsafah pada masa lapang. Namun, setelah sepupunya meletak jawatan, Dewey turut hilang kerja. Selepas daripada itu, beliau kembali ke Vermont untuk menjadi guru di sebuah sekolah swasta di Charlotte. Hai, nama saya Nur Emilia Natasha binti Hamzah. Saya daripada pelajar semester 2. Seterusnya adalah sumbangan John dalam kurikulum. Dewey berpendirian sistem pendidikan sekolah harus diubah mengikut subjek sains. Tidak patut diperolehi daripada buku-buku lain. Selain melakukan praktikal, pembahagian yang tepat antara teori dan praktikal. Sains untuk mengambil kelebihan fakta bahawa manusia harus aktif dan penuh minat dan bersedia mengadakan eksplorasi. Dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan daripada buku-buku teks. Dewey juga berpendapat bahawa dalam proses belajar, pelajar harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat aktif daripada guru. Falsafah tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan kerana ia merupakan rumusan secara jelas dan tegas membahas masalah kehidupan mental dan moral. Dalam falsafah, John Dewey mengatakan adanya rangkaian kesatuan pengalaman merupakan iaitu proses pendidikan yang bermula daripada pengalaman menuju idea tentang kebiasaan dan diri kepada hubungan antara pengetahuan dan kesedaran kembali kepada pendidikan proses sosial. Seterusnya, kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai 2 aspek penting untuk pendidikan, iaitu hubungan lanjutan individu dan masyarakat serta hubungan lanjutan fikiran dan benda. Seterusnya, tentang pandangan falsafah John Dewey. Manusia adalah makhluk sosial sehingga segala perbuatannya yang buruk akan diberikan penilaian oleh masyarakat. Manakala di lain pihak, manusia menurutnya adalah yang mencipta nilai bagi diri sendiri dan secara ilmiah. Seterusnya, peribadi seorang yang hendak berkembang adalah perkembangan yang disokong oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Pandangan Dewey di sini sebenarnya ialah bahawa manusia mengandungi kemampuan tertentu. Contohnya, yang kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai 2 aspek penting untuk pendidikan, iaitu hubungan lanjutan individu dan masyarakat serta hubungan lanjutan fikiran dan benda. Pandangan falsafah John Dewey. Manusia adalah makhluk sosial sehingga segala perbuatannya yang buruk akan diberikan penilaian oleh masyarakat. Manakala di lain pihak, manusia menurutnya adalah yang mencipta nilai bagi dirinya sendiri secara ilmiah.
Selain itu, peribadi seorang yang hendak berkembang adalah perkembangan yang disokong oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Pandangan Dewi di sini sebenarnya ialah manusia mengandungi kemampuan-kemampuan yang tertentu. Sebagai contoh, kemampuan diaktualisasikan sesuatu dengan keadaan sosial persekitaran manusia. Pandangan John Dewey tentang pendidikan. Hakikat pendidikan terkenal kerana falsafah pendidikannya dan banyak pengaruhi perkembangan pendidikan di moden di Amerika. Kali pertama eksperimennya di Universiti Chicago, ia mula mengkritik tentang sistem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. Idea pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya penglibatan dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Kebebasan akademik perlu untuk mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang tertumpu pada interaksi dan kerjasama, berfikiran kreatif, mencari penyelesaian atas masalah yang dihadapi bersama dan bekerjasama untuk merancang dan melaksanakan penyelesaian. Fungsi tujuan pendidikan ialah Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Pendidikan dapat berfungsi sebagai cara untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan inteligensi. Ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan daripada falsafah. Pendidikan merupakan kekuatan yang boleh dipercayai untuk menghancurkan kebiasaan yang lama dan membina kembali yang baru. Saya Aida Nurhanis akan membentangkan tentang kandungan kurikulum. Bagi Dewi, lebih penting melatih fikiran manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi daripada mengisinya dengan formula-formula yang pelbagai. Pendidikan harus pula mengenal hubungan yang erat antara tindakan dan pemikiran, antara eksperimen dan refleksi. Pendidikan merupakan refleksi atas pengalaman juga akan mengembangkan moral kepada anak-anak didik. Dengan demikian, belajar dalam erti mencari pengetahuan merupakan satu proses yang berterusan. Dalam proses ini, ada perjuangan yang terus-menerus untuk membentuk teori dalam konteks eksperimen dan pemikiran. Ia juga mengkritik sistem kurikulum yang hanya ditentukan dari atas tanpa memperhatikan masukan-masukan dari bawah. Dalam kaedah pendidikan pula, untuk memahami pemikiran John Dewey, kita harus berusaha untuk memahami titik-titik lemah yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ia secara realistik mengkritik amalan pendidikan itu sendiri. Yang hanya menekan pentingnya peranan guru dan mengenepikan peranan para pelajar dalam sistem pendidikan. Penyiasatan fizikal dan indoktrinasi dalam bentuk penerapan doktrin-doktrin menghilangkan kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan. Dewi mengadakan pendidikan mengenai pendidikan di sekolah-sekolah dan cuba menerapkan teori pendidikannya dalam amalan di sekolah-sekolah. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang bergantung kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai gantinya, ia menekankan pentingnya kreativiti dan penglibatan pelajar dalam semua bidang. Saya Rina akan membentangkan tentang karya John Dewey. Karya-karya Dewey banyak mempengaruhi corak berfikir Amerika. Karya-karya beliau bertemakan pendidikan, demokrasi, etika, agama dan seni. Berikut adalah karya-karya yang beliau hasilkan dari tahun 1891 sehingga 1949. Antara karya-karya yang beliau hasilkan adalah Psychology, Outline of a Critical Theory of Ethnic, The Study of Ethics, L-Syllabus, My Pedagogic Creed, The School and Society, Logical Condition of a Scientific Treatment of Morality, Ethnics, How We Think, The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought, School of Tomorrow, Democracy and Education, Experience Recursion in Philosophy.